Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung perbahasan kita tentang usul yang ke-8. Jadi kita berada di muka surat yang ke-18 dan nota kita muka surat yang ke-18. Itu peringkat-peringkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Jadi bab sirah ni, bab sirah Nabi lah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sangat berkait rapat dengan tafsiran Al-Quran. Sebab tu tidak boleh tidak kita kena tahu belaka sirah tahap kehidupan Nabi atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada Mekah atau Madinah harus kita kuasai, harus kita hadam sebagaimana kita nak sebagaimana ilmu-ilmu alat yang lain. Kalau sekiranya kita bergantung dengan ilmu-ilmu alat untuk mentafsirkan Al-Quran, sirah juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam memahami. Mungkin ilmu-ilmu alat yang lain itu untuk kita tidak terseleweng dalam memahami daripada konteks bahasa, message yang tersembunyi. Tapi kalau sirah ni daripada sudut ketepatan fakta yang nak kita kaitkan Rasulullah SAW. Sebab itulah sirah amat penting. Dan pemilihan sirah juga amat penting selagi dengan pentingnya memahami Al-Quran itu secara sahih. Sirah juga sebagai sokongannya harus dipilih sirah yang paling bersih. Jadi peringkat kehidupan Rasulullah SAW semasa di Madinah. Peringkat kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, dibaca di Madinah ni, di Mekah. Di Mekah dibahagikan kepada 4 bahagian. Dalam tempoh itulah turun 90 surah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah ini ada carta 4 peringkat kehidupan Rasulullah SAW di Mekah. Maknanya para ulama telah membahagikan tempoh 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula menerima wahyu ketika umur 40 tahun ialah 4 bahagian. Dibahagikan kepada 4 bahagian, 4 peringkat. Peringkat yang pertama tempohnya bermula daripada pelantikan menjadi nabi sehingga tahun ketiga kenabian. Itu peringkat pertama, 3 tahun yang pertama. Yang ini berlangsung secara aktiviti ataupun peringkat tu apa petugas Nabi, aktiviti dakwah Nabi SAW ialah secara sulit selama 3 tahun. Dan dalam tempoh 3 tahun itu ada 13 surah diturunkan. Ketika 3 tahun pertama, ketika Nabi belum lagi menerima tentangan secara berhadapan, ada 13 surah yang turun. Jadi kita kena tahu surah mana. Dan bila kita baca, kita kena faham ini surah yang belum Nabi belum menerima tentangan. Nabi belum diberi ancaman ataupun dituduh, dilabel dan seumpamanya, belum lagi pada masa itu. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua bermula daripada tahun keempat tahun kenabian hingga tahun kelima kenabian. Jadi 4-5 2 tahun lah, selama 2 tahun. Ini dipanggil tahun kenabian. Tahun kenabian ini bermula daripada umur Nabi 40 tahun lah. Kita panggil tahun kenabian lah, sebab nanti siapa peringkat lepas hijrah kita akan bermula dengan nama baru, kiraan baru tahun hijrah. Itu yang umum lah, tahun hijrah. Ini belum hijrah lagi. Belum hijrah, kita panggil tahun kenabian. Ataupun nak panggil tahun sebelum hijrah pun boleh. Tapi lebih khusus lagi tahun kenabian lah, sebab kalau sebelum hijrah dia umum juga kan. Tahun kenabian, yakni 13 tahun sebelum hijrah tu kita panggil tahun kenabian. Jadi bermula daripada peringkat kedua bermula daripada selepas tahun ketiga, yang tahun keempat, tahun kelima. 2 tahun itu dakwah Nabi
Bermula dengan dakwah secara umum, secara terbuka. Dan ni sudah ada perbezaan lah, perbezaan pandangan ataupun penerimaan masyarakat Quraisy. Jadi dalam tempoh tu ada 42. Dalam tu 2 tahun tu ada 42 surah yang turun. Peringkat ketiga pula bermula daripada tahun ke-6 hingga tahun ke-10 selama 5 tahun. Hak ni lain pula dia punya tentangan. Hak ni ada 22 surah yang turun. Dan peringkat keempat bermula daripada tahun 11 kenabian hingga tahun hijrah. Yang ni 13 tahun 13 tahun Nabi duduk sana, maksudnya 11, 10, 11, 12, 13 lah kan. 3 tahun lah. Berlangsung 3 tahun. Ada 13 surah. Jadi jumlah kesemua 13 tahun Nabi berada sebelum hijrah di Mekah tersebut, ada 90 surah diturunkan. Maksudnya banyak lah. Surah Makkiyah ni banyak juga sebenarnya. Cuma lah, surah Makkiyah ni kadang-kadang dia pendek-pendek kan. Kadang-kadang dalam, kalau kita tengok surah-surah juzuk-juzuk akhir tu, kadang-kadang satu muka tu 3 surah, 4 surah. Surahnya, tapi surahnya banyak lah dari segi jumlahnya banyak lah. Daripada 114 tu 90 surah adalah surah Makkiyah. Maknanya kalau kita kira lagu ni, selebihnya bakinya dalam apa ni, 114 tolak ni jadi 124 ya. Apa ni? 124 ya kan? 24. Tapi 24 tu kita tahu lah maki surah-surah Madani ni, surah Madani panjang-panjang. Madaniyah ni panjang-panjang. Yang pertama, senarai surah yang diturunkan peringkat pertama kenabian. Dalam masa 3 tahun pertama turun sebanyak 13 surah. Tapi kena faham, tidak semestinya lengkap. Peringkat itu penurun Al-Quran, tanzil Quran ini dia bukan turun secara lengkap satu surah. Kan? Nak kalau apa ni? Kalau Madaniyah memanglah panjang-panjang lagu tu. Kan? Jadi dia turun tu kadang-kadang surah yang pendek macam Fatihah, sekali turun lah. Ataupun ada juga pendapat mengatakan 2 kali turun, ada mengatakan turun. Dari contoh apa ni, jumlah turun tu. Ada yang mengatakan sebab ada khilaf pula, ada yang mengatakan ni Madani, ada yang mengatakan Makki, ada yang mengatakan 2 kali turun. Tapi surah-surah ni turunnya tidak serentak. Kecuali surah yang pendek-pendek mana mungkinlah serentak. Jadi turunnya tidak selengkapnya. Kadang-kadang awal dulu, kadang-kadang akhir, kadang-kadang tempoh turunnya senggangnya jauh, kan? Okey. Perinciannya seperti di bawah. Turutan ataupun nama surah. Surah ke-96. Ini surah yang pertama. Surah yang pertama turun dari segi turutan kitabi dia ataupun turutan urutan surah itu dari sudut mushaf ataupun mushaf yang kita baca ni yang ke-96. Padahal dia ayat yang pertama ataupun wahyu yang pertama, kan? Sebab kita kata tak serupa lah. Tak serupa. Jadi surah yang ke-36 ataupun suratul Alaq. Surah Al-Alaq itu sebenarnya surah yang pertama. Maksudnya kalau ada orang yang nak susun balik mengikut susunan nuzuli, maka surah ini surah pertama lah. Surah pertama surah Al-Alaq. Kalau ada orang nak buat, kita kata apa ni, nak buat tafsir mengikut nuzuli, maka tafsirannya adalah ini adalah surah pertama. Surah 96 ni adalah surah yang pertama. Okey. Jadi pada ketika itu turunnya surah Al-Alaq yang pertama itu turunnya sebanyak 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, 5 ayat ini saja turun dan kita percaya semua Islam tahu, sebab ini adalah cerita tentang permulaan wahyu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima awal-awal wahyunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Okey, itu wahyu yang pertama. Dan tengoklah dalam Bukhari apa cerita tentang mula-mula Nabi menerima wahyu lagu mana dak. Dia tak kenal lagi siapa mari itu, dia tak tahu lagi siapa, dia tak tahu yang dia dipilih dan dia masih lagi ketakutan dan dia apa ni,
dipeluk dan apa ni dia tak boleh nak baca Ma'an Abdul dan Jibril peluk dengan kuat sehingga dia rasa nak terputus nyawa kan, dan akhirnya dia boleh baca. Okey, ini semua tengok dalam ni lah. Baik. Lepas tu yang kedua, surah Al-Muddassir, turutan mushafi dia surah yang ke-74. Turunnya 5 ayat di permulaan saja, bukan satu surah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Turun 5 ayat tu. Dan ini ayat-ayat yang berkaitan dengan permulaan pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Menjadi rasul dan juga pun ini pun disebut juga dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas menerimanya balik Nabi ketakutan selimut dan seumpamanya. Sebab Nabi tak tahu, tak biasa lagi, tak tahu yang dia dipilih, dia adalah orang yang terpilih, the chosen one. Tak, dia tak tahu lagi. Jadi surah Al-Mudaththir turunnya 5 ayat. Lepas tu turun pula 8 ayat surah Al-Muzammil. 8 ayat yang pertama. Jadi kita kena baca ayat ni, kita tahulah ini peringkat Nabi belum bangkit berdakwah. Nabi belum lagi menyebarkan dakwahnya. Dia tak tahu lagi, dia peringkat awal, peringkat mula-mula penerimaan tugas ni. Ayat-ayat ni. Iaitu 8 ayat surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw dan seterusnya lah. Au zid alaihi waratil Quran tartila, dan sampai 8 ayat. Jadi kita baca ayat 8 ayat itu tahu ini ayat yang peringkat permulaan tersebut. Ataupun boleh kita kata surah ketiga. Lepas tu yang keempat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini turunnya 7 ayat sekaligus. Ini Al-Fatihah lah. Baca Fatihah kita tahulah bahawa ini peringkat awal. Dan yang keempat turutan surahnya surah yang ke-39 surah Ad-Duha. Ada 11 ayat yang diturun secara lengkap. Selepas tempoh senggang waktu ataupun fatratul wahyu untuk menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas tu turun Wad-Duha. Wad-Duha ni turunnya selepas fatratul wahyu. Ini kena rujuk surah sirah lah. Apa maksud fatratul wahyu? Masa senggang wahyu, masa terhenti wahyu. Yakni peringkat tadi yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, Nabi dalam keadaan belum bersedia lah, kita kata tak, dalam ketakutan, siapa demam, siapa selimut, siapa Khadijah terpaksa menghiburkannya, terpaksa memberitahu bahawa terpaksa menyedakkan hati dia bahawa dia orang baik, tak akan berlaku tak molek ke dia, dan dibawa jumpa dengan pak saudara dia. Jadi peringkat-peringkat yang tu peringkat yang mula-mula. Tapi selepas itu berlaku fatrah wahyu. Lepas berlaku fatrah wahyu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dalam ceritanya dia telah mula merindui wahyu, merindui kedatangan Jibril. Dan pada peringkat tu kita kata ialah dia tengah bersedia dah. Dia tahu dah dia orang pilihan, dilantik sebagai nabi. Dia menunggu-nunggulah. Lepas tu dalam tempoh dalam sirah berapa lama? Ada kata macam-macam lah. Ada sampai kata 3 tahun. Sebenarnya tak sampai 3 tahun. Hanya sekejap sajalah. Beberapa bulan saja. Tidaklah satu tempoh sampai 3 tahun. 3 tahun ni lama sangat sebenarnya. Maksudnya kalau 3 tahun, daripada 13 tahun tu 10 tahun, 3 tahun tergantung, terhenti kan. Sebenarnya tak sapalah peringkat tu. Cuma adalah rasa lama. Lama tu 2-3 bulan lah, rasa lama. Lepas tu Allah SWT pun mungkinlah sebab ada hikmah tertentu yang Allah SWT dalam proses membina ataupun menyediakan kita kata kekuatan Nabi dia ni, maka ada proses dia hentikan sekejap. Dan dalam henti sekejap tu pun ada macam-macam ada juga orang timbul perasaan tak sedap. Lalu Allah SWT pun turun ayat yang pertama selepas fatratul wahyu, surah Duha, untuk menghiburkan, menyedapkan hati dia. Dipanggil tasliyah.
tasliyah ni Allah SWT apa panggil? Dia macam menyedapkan hati Nabi SAW lah, bahawa Nabi bukan ada sokongan, Nabi tidak bersendirian. Banyak ayat tasliyah ni dalam Quran. Contohnya bila Nabi menerima tentangan yang hebat-hebat, ya Nabi selaku manusia biasa kadang-kadang tentangan yang teruk sebegitu ada kesannya juga, sehingga Allah SWT terasa hiburkan dia bahawa kamu ya Muhammad bukan yang pertama, kamu yang Muhammad bukan Nabi yang pertama, Nabi dulu pun kena juga, Nabi dulu berat juga, Nabi dulu kena bunuh, Nabi dulu gini-gini kan. Jadi suruh bertahan lah. Itu dipanggil ayat-ayat tasliyah. Jadi wadduha adalah ayat yang awal-awal lagi selepas berlaku senggang waktu tak turun wahyu. Maka Allah turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Allah tidak pernah membenci kamu. Walal akhiratu khairul lakum. Dan seterusnya bila kita baca ayat tasliyah ni, ayat tu apa ni, surah tu tentang tasliyah, kita tahu bahawa ini peringkat awal-awal Nabi yang Nabi terima selepas fatratul wahyu. Selepas tu turun surah Al-Insyirah. Al-Insyirah kalau turutannya adalah nombor 94. Begitu juga dalam selepas tempoh fatratul wahyu untuk menghiburkan ataupun tasliyah pun Nabi juga. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'naka ladhikrak. Jadi itu ayat-ayat memberi perangsang, ayat-ayat apa kita kata, memberi perangsang, membangkitkan, mencetuskan semangat Nabi. Ayat-ayat mencetuskan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya turunlah at-takwir. Ini turutan-turutan yang kita tahu. Kita kena tahulah, kita sebagai pelajar tafsir ataupun kita nak memahami, paling kurang kalau kita tidak mengajar pun untuk memahami Al-Quran, kita kena tahu turutan-turutan ni, turutan-turutan yang turun, sebab dia bersesuaian dengan sirah, bersesuaian dengan tahap-tahap peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu juga bahawa hukum-hukum ni bukan ada dia peringkat-peringkat dia, ada tadrij dia kan. Ada kita tengok hukum yang peringkatnya awalnya keras, akhirnya dia semakin lembut. Ada yang peringkat lembut, akhirnya semakin keras. Contohnya kita kata apa? Pengharaman arak 3 kali. Peringkat awal tidak diharamkan. Tapi sahabat dah nampak dah. Sangat sahabat-sahabat yang syidik, sahabat-sahabat yang bijak, sahabat-sahabat ini dia nampak dah bahawa tak molek ni. Kan? Peringkat kedua dia makin tekan sikit. Tapi orang masih lagi minum arak. Peringkat ketiga barulah diharamkan. Barulah semua orang pecah ke tempayan arak berlaku semua. Tidak. Tapi peringkat kedua, ada sahabat yang faham, yang tak minum dah arak, walaupun sebenarnya arak ni adalah menjadi darah daging kepada masyarakat jahiliyah. Jadi gitu juga ada yang kerah. Contohnya anjing kan, kita kata peringkat mula-mula Nabi bunuh semua anjing. Peringkat kedua Nabi suruh bunuh anjing yang hitam sahaja, yang hitam keseluruhannya. Sebab anjing hitam itu Nabi kata Allah syaitan. Dan akhirnya Nabi kata mali walil kilab. Apa halnya, apa dia cakap apa masalahnya dengan anjing kan. Jadi kita nak tahu juga peringkat Rasul pun gitu juga. Ada peringkat menerima tentangan, suruh bersabar, suruh bertahan. Ada peringkat suruh bangkit, suruh lawan. Ada peringkat mana tu peringkat kita baca surah Madaniyah, baca surah Bara'ah. Itu suruh lawan tu. Suruh bangkit lawan. Dan dia macam cabar. Setara mana lagi? Tak kena lock lagi. Kan? Jadi ada peringkat-peringkat dia. Jadi peringkat-peringkat tu kita kena tahu. Berdasarkan sirah itu, ayat-ayat yang kita baca ni, ayat ni peringkat ni, ayat ni peringkat ni. Sebab dia penting dalam pemahaman kita, dalam memahami Al-Quran, nak disesuaikan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ayat surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ini turun selepas masih lagi pada peringkat itu. Peringkat tu kalau turutan dia surah yang ke-81. Jadi kita tengok surah-surah ni, surah-surah juzuk-juzuk amma lah ni kan. Juzuk-juzuk amma ni surah-surah yang pendek-pendek, surah-surah yang kalau kita baca dari sudut maknanya
Surah Takwir, Infitar, semua ni surah sebut kita tengok dia sentuh di sudut kepercayaan pada kiamat, cerita hari kiamat, cerita pembalasan, cerita tentang penciptaan, banyak tentang khalq, tentang cerita kita ayat-ayat begitu kita share dah. Ayat pendek, ayat cerita tentang beriman kepada apa ni Tuhan sebagai Rabb al-alamin dan menetapkan keimanan tentang yaumul akhirah dan kita kata pembalasan. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan tu. Dari sudut makna, dari sudut ayat dia pendek-pendek dan ada rima-rima dia. Ada dia punya syajak dia panggil. Sedap sebab apa? Sebab gaya bahasa lenggut itu penting untuk pada ketika tu. Sebab nak lawan syair. Nak lawan syair. Syair pun di lagu tu juga, tapi lain dengan syair. Tapi kalau ayat Madani, dia tak bunyi lagu tu. Dia panjang-panjang dan dia tak cara bab syajak-syajak ni. Kan? Oh tu dia guna alat sastra ayat-ayatnya sastra yang sangat tinggi. Sastra yang tinggi. Sebab itulah kita kata bila kita mengajar Al-Quran kan, kita start dengan suratul Baqarah tu comel dah sebenarnya tu. Soalan macam Anas ni nak ngajar harfiah ke apa. Ada juga orang yang minta ustaz, apa kita tak start dengan surah-surah belakang, surah-surah kita panggil surah-surah lazim. Kan? Surah-surah lazim kita terjemah dulu. Kita terjemah surah-surah lazim itu dulu. Sebenarnya anak ayat bahawa surah-surah itulah surah-surah yang paling payah walaupun kita rasa paling mudah. Sebab apa kita rasa paling mudah? Sebab dipanggil surah lazim. Kita baca sama. Kita baca sama siapa hafal. Masa kecil dulu kadang-kadang tak erti baca lagi, tapi hafal dah orang sebut sama kan. Orang sebut sama jadi teringat. Tapi sebenarnya itulah surah-surah yang paling payah. Bahasa sastra dia, perkataan vocab dia tak jumpa tempat lain. Tak? Kita baca contoh kita baca wal 'adiyat dhabha fal muriyat qadha fal mughirat subha. Adiyat jumpa tak dalam surah lain? Tak jumpa. Wal 'adiyat dhabha fal muriyat qadha. Jadi perkataan lafaz-lafaz dia tu gharib. Cara-cara dia sebut. Tapi kalau kita baca surah yang pada awal tu, bahasa dia bahasa yang mendata, bukan bahasa-bahasa sastra ataupun bahasa-bahasa yang jarang kita dengar kan. Jadi itu gaya bahasa ataupun lenggut surah-surah Makkiyah. Kita boleh cek tu. Lalu kita bukan setakat daripada makna apa mesej-mesejnya dalam tu, gaya bahasa dan jumlah ayat tu kita boleh cek. Ini surah-surah Makkiyah. Jadi kena tahulah paling kurang kita tak kait perbezaan antara dua pembahagian besar Makkiyah dan Madiniyah pun kita tak boleh tahu kan. Jadi kita kena tahulah juga. Jadi surah Takwir sebahagian besar kandungan menggambarkan suasana kiamat. Manusia diberi peringatan tentangnya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu sujirat wa idza al-'ansharu 'attilat. Dan kita baca tentang gapo tu? Kiamat, tentang kiamat. Apabila matahari tergulung syams matahari tergulung, apabila bintang berguguran, itu cerita-cerita tentang kiamat gitu, penerapan keimanan gitu pada zaman tu lah. Sebab zaman Madinah sampai gapo tu semua percaya dah, semua Islam dah tidak perlu dibangkit lagi penceritaan tentang tu dah. Ataupun kalau kita tengok surah Takwir, maksudnya lepas ni bila baca hayati apa yang kita tahu bahawa surah-surah ini adalah surah-surah Makkiyah. Jadi gapo mesej ataupun kita kata kunci-kunci kata dia punya clue-clue, hint-hint yang ada menunjukkan Makkiyah tersebut. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'ansharu 'attilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufus zuwijat wa idza al-maw'udat. Semua tu cerita tentang kiamat. Berlaku bila kiamat begitu gini gunung binatang-binatang pun itulah cerita tentang lepas tu dia ada innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun. Kita nampak ayat-ayat tu menunjukkan bahawa zaman mula-mula
mula-mula. Jadi innahu laqaulu rasulun karim. Sungguhnya ianya kata-kata ini Al-Quran ini adalah kata-kata daripada rasul yang amin, yang jujur. Siapa rasul abis ini? Apa ni? Jibril lah. Jibril. Maksudnya ini bukan Muhammad, bukan ambil kosim. Muhammad bukan reka, bukan ambil pada mana-mana. Muhammad dia orang kapun ni, orang Mekah tak keluar mana. Tak aja ambil kursus mana-mana pun. Duduk sini. Mari mana bahasa kata-kata yang hebat. Ini kata-kata daripada Rasulun Amin. Fi quwwatin inda dil arsh makin. Lepas wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahib kamu ini, kawan kamu ini ni, bukannya gila. Dia bukannya gila. Ini adalah kata-kata daripada Tuhannya. Perhati molek. Bukan, tak ada benda yang tak kena. Apa yang dicakap hanyalah kebenaran. Jadi hak ni, penerapan begini, ni peringkat awal-awal ni. Peringkat awal-awal Nabi SAW. Apa kita kata ni, zaman kenabian ataupun tahun-tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu turun pula al-infitar, turutannya 82, juga menggambarkan perihal kiamat. Manusia diberi peringatan lagi, idza sama fatarat, ketika langit dah terpecah, wa idzal kawakibun tasarat, bila bintang-bintang apa ni malap berguguran. Tu cerita-cerita gitu tu kita faham dah. Ini cerita-cerita tentang apa ni peringkat awal wahyu, awal kenabian, dan dia punya ayat-ayat pendek-pendek, bunyi serupa belaka tak, pendek dan bunyi itu serupa, dia panggil rima syaja', dalam bahasa dia panggil syaja'. Wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan seterusnya. Jadi bunyi serupa gitu, sebagai kita kata apa ni, berkata respon juga, sebagaimana kita kata mengimbangi penerimaan ataupun pengagungan syair pada ketika itu. Tapi dia bukan syair. Lepas tu turun Al-Qadar. Surah Al-Qadar turutannya ke-97, menyatakan kelebihan dan nilai wahyu berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kami turunkan ini pada malam qadar. Malam qadar itu apa? Malam takdir, malam penentuan, malam bahawa kesemua di bawah kuasa, di bawah tangan kami, penentuan, takdir. Kami telah tentukan kesemuanya lah. Okay. Terusnya turun pula zilzal. Ini turutan yang kita kena tahu lah ni. Kita kena tahu, dan kita baca, kita kena faham bahawa ini peringkat-peringkat tu. Surah zilzal, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, juga menceritakan tentang hari kiamat. Ini semua cerita hari kiamat belaka ni, surah-surah bawah. Selepas tu turun suratul Adiyat. Suratul Adiyat, selain menceritakan tentang kehidupan selepas kematian, surah ini juga menceritakan tentang beberapa sifat keji manusia. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati, ada lepas tu innal insana li rabbih lakanud innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi cerita ni cerita-cerita tentang hidup apa ni, sifat-sifat ke apa ni, sebenarnya dia merujuk kepada individu tertentu. Individu tentu dalam masyarakat ataupun khususnya kafir Quraisy lah. Kafir Quraisy, sifat terkeji, sifat-sifat keji dalam sifat-sifat yang kena diperbetulkan dalam masyarakat Quraisy sebenarnya. Sebab itulah ada orang yang terasa, sebab orang Quraisy bukan bodoh juga, cidik juga kan. Walaupun ayat-ayatnya tidaklah jelas merujuk kepada mereka dengan kita kata khitab yang direct, tapi mereka faham. Mereka faham bahawa ayat-ayat itu ditujukan kepada mereka. Sebab tu mereka terkena molek rasa jarang sangat kita kata ada yang direct. Tabbat tiada abi lahabin watab. Tu je direct lah tu. Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Tu direct lah. Tapi hak ni hak umum. Tapi mereka dapat menangkapnya, bahawa ini ditujukan kepada mereka lah. Sikap-sikap sebegini. Lepas tu turun Al-Qari'ah. Turutannya ke-110. Surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan beberapa perkara yang akan nyata di hari tersebut. Okey. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi
akhirat jugalah. Seterusnya suratul Asr. Rahsia membuatkan manusia tidak kerugian dalam kehidupan dunia diberitahu oleh Allah melalui surah ini. Rahsia yang membuatkan manusia tidak akan kerugian. Wal Asr, demi masa Allah bersumpah, sungguhnya semua manusia tanpa kecuali berada dalam kerugian. Melainkan ini rahsia dia. Melainkan ini dia punya tips dia untuk terkeluar daripada kita kata sumpahan masa ni kan, bahawa semua akan rugi. Ni tak. Kecuali ni ciri-cirinya. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini peringkat penceritaan begini, peringkat-peringkat tu juga. Peringkat awal. Okey. Lepas tu senarai surah yang diturunkan pada peringkat 2 kenabian. Tadi peringkat pertama kenabian. Peringkat pertama kenabian, yakni dakwah masih lagi tidak secara terbuka. Tidak secara terbuka. Ni peringkat kedua ni, peringkat dakwah sudah secara terbuka. Bila Allah suruh Nabi mulakan dakwah kepada umum. Bukan setakat keluarga terdekat ataupun orang-orang terdekat. Tapi untuk seluruh masyarakat. Pada semua orang. Bila Allah suruh, fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Teruskan, dedahkan apa yang kamu disuruh, diperintahkan, yakni dakwah ini, dan wa'arid 'anil musyrikin. Tak payah dan jangan hiraukan kepada golongan tu. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami, Allah bagi jaminan bahawa kami akan jaga daripada golongan mustahzi', orang yang akan, bila kamu berdakwah, orang akan mula menentang, memperolokkan, melabel, macam-macam. Kami akan backing kamu. Baik. Jadi, dalam peringkat kedua ni, peringkat bahawa dakwah dibuka kepada umum, ada 42 surah. Banyak sikit lah. 42 surah diturunkan peringkat ini. 23 daripadanya selepas permulaan dakwah secara terbuka, bermula daripada tahun keempat kenabian. 7 daripadanya sebelum para sahabat berhijrah ke Habasyah. 12 daripadanya pula turun selepas hijrah mereka ke Habasyah. Jadi peringkat ni ada 42 turun. 23 pembahagian 42 tu, 23 selepas bermulanya perintah tersebut. Lepas tu 7 sebelum hijrah ke Habasyah. Sebab pada peringkat tu penentangan berlaku sangat dahsyat. Sebelum tu sudah ada sudah ada penentangan, tapi tidak dahsyat ataupun tidak ada konfrontasi, tidak secara berhadapan. Orang tahu tapi setakat ialah tahu desas-desus. Tapi setelah diberitahu, dibuka, maka bermulalah penentangan. Dan apabila mereka merasai cabaran tersebut, mereka tercabar dengan pengikut-pengikut Muhammad yang kita kata apa? Yang pegang aja, yang terima saja ajaran Muhammad, tidak akan meninggalkan Muhammad. Buatlah lagu mana pun. Tak, kalau hamba-hamba tu kadang-kadang diseksa sampai mati. Kita tengok tentang cerita tentang Bilal bin Ar-Rabah, tentang Khabab bin Al-Arad, cerita tentang Ammar bin Yasir, ayah dia Yasir dan ibunya, dan orang-orang sama ada hamba ataupun orang luar. Macam Ammar bin Yasir ni dia orang kampung tu. Dia bukan kampung tu, dia orang luar mari duk menumpang. Jadi orang yang tak ada backing, tak ada tulang belakang ni akan ataupun ayah kepada anak, mana-mana anak tu diseksa juga oleh ayahnya sendiri, selain pada hamba-hamba, selain pada orang-orang yang dikategorikan sebagai al-mustad'afin, orang yang lemah. Cuma Nabi SAW dekat ni mereka tak setuju lagi. Sebab Nabi juga adalah orang kampung tu, dan orang asal, dan keluarganya besar, dan keluarganya keluarga yang ternama. Orang masih kenang lagi datuk dia Abdul Muttalib, dan bukan setakat Abdul Muttalib lah, keluarga dia Abu Talib, apa semuanya orang dikira sebagai bangsawan lah, sebagai bangsawan. Dan orang yang ada nama, orang yang hebat juga, Hamzah tu sekira pahlawan. Jadi Nabi ni tidak disentuh
tidak disentuh apa ni dari segi ni, cuma digelar, di boykot gitu ya kan. Tapi hak orang mustadafin nak lain tu diseksa. Jadi peringkat ini seksaan semakin lama semakin panas, hingga akhirnya sahabat dah tak tahan, Nabi ataupun Allah SWT benarkan mereka untuk berhijrah. Maka mereka berhijrahlah ke Habsyah. Okey, hijrah peringkat pertama. Okey, muka surat 20 dengan nota muka 20. Kira-kira 42 surah, 23 daripadanya turun apa ni? Okeylah, perincian 23 surah yang diturunkan selepas baginda sallallahu memulakan dakwah kepada umum secara terbuka, dapat dilihat dalam carta berikut. Suratul Ikhlas, surah yang ke-112 kalau turutan mushafnya. Melalui surah ini Nabi SAW diperintah supaya menyampaikan akidah dan konsep tauhiduz zat. Ini pengesaan zat Allah SWT. Suratul Ikhlas maksudnya surah pengenalan ataupun penegasan kepada tauhiduz zat, bahawa Allah ini ataupun Tuhan kita ini hanyalah satu. Dan sembah-sembahan lain itu adalah tertolaklah. Okey. Sepasnya surah Tin diturunkan zaman ataupun pada peringkat pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal balad amin. Negeri ni Mekah ni negeri amin, negeri aman. Wa man dakhalahu kana amina. Diisytiharkan, dideclare benda ni daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim pernah doa khusus untuk keamanan. Ini negeri aman, ini tanah suci. Tanah suci, tidak patut berlaku keganasan, tidak patut berlaku penindasan, apalagi penindasan terhadap orang yang nak kepada mentauhidkan Allah, tapi mereka sewenang-wenangnya melakukan kezaliman terhadap ataupun penindasan terhadap orang Islam. Lepas tu surah Ar-Rahman. Okey. Surah Ar-Rahman turutannya yang ke-55. Turunkan juga di peringkat pendustaan oleh orang kafir terhadap Nabi. Begitu surah Rahman turunnya. Okey, di peringkat pendustaan orang-orang kafir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ataupun tengoklah surah Rahman, kita baca buku gapo dari surah Rahman, kita akan dapati ada maksud-maksud gitu. Maksud membangkitkan Rabb, tentang khalq, tentang langit bumi, tentang kejadian sama ada manusia ataupun kejadian ni akan kita jumpa dalam surah-surah sebegini. Surah-surah sebegini kita akan nampaklah bahawa ini surah-surah Makkiyah. Okey. Seterusnya suratul Mursalat diturunkan di peringkat pendustaan juga kafir. Wal mursalati urfa. Kalau kita buka wal mursalat ataupun maksudnya anda serahkan sendirilah. Serahkan sendirilah surah-surah tersebut kepada kita untuk kita baca. Sama ada yang faham ataupun kalau yang rasa tak nampak sangat, tengoklah dalam apa panggil? Terjemahan surah-surah ni. Dan anda rasa kita biarkan ataupun kita boleh baca sendirilah. Kita boleh baca sendiri surah tersebut untuk kita faham surah-surah Makkiyah ini dan apa pengisian, mesej dalamnya dan peringkat mana. Peringkat ada bab takzib, ada makna-makna takzib situ. Ada bab mereka sudah melampau. Ada ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang sikap mereka tersebut. Kan? Ataupun kita boleh faham peringkat mana ni? Ni peringkat takzib, ni peringkat mereka melabel, ni peringkat mana kita tahu ni peringkat ni. Kalau peringkat pertama belum lagi, ni peringkat kedua, peringkat nak bunuh, wa anta hillum bihadzal balad. Ni wa anta hillum dan engkau ya Muhammad halal darahmu di negeri amin tadi. Zakai wa hadzal balad amin, negeri yang sepatutnya, tapi engkau sebagai rasul, sebagai orang yang kita kata orang yang membawa misi keamanan dah. Tapi darah engkau halal ditumpahkan. Itu peringkat mana? Kita boleh faham. Itu peringkat mana? Tak? Suratul Qiyamah dan anda rasa boleh baca sendirilah.
boleh baca sendirilah. Mungkin kita skip lah ni. Sebab dia punya carta dah ada dah. Turutan ada dah dan dia punya apa panggil? Perincian-perincian dah ada dah dalam nota kita. Saya rasa kita boleh baca sendirilah. Jadi setakat itulah untuk hari ni. Mungkin kalau kita baca ni panjang juga ni. No. Kalau kita baca panjang juga ni. Boleh baca sendiri. Saya rasa dalam usaha ni kita boleh baca sendirilah. Perincian dan turutan surah. Yang penting lagu mana? Yang penting kita tahu hak mana dulu. 4 rakaat tu yang mana ayat-ayat yang pertama 13 surah itu ayat-ayatnya berbunyi lagu mana, dan ayat peringkat kedua, ayat peringkat ketiga dan keempat lagu mana, kita boleh tahu bahawa ini sejajar dengan perjalanan hidup Nabi SAW dalam menerima, kita kata apa ni, penentangan dan tribulasi dalam dakwah Nabi SAW sebelum bertukar ke zaman Madani yang lain pula. Dia punya lenggoknya lain, dia punya air bahasanya lain pula. Jadi saya setakat itulah untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati